Okay, hello, assalamualaikum. Happy trading semua. So terima kasih kepada yang sudi nonton video ni. Okay, dan jutaan terima kasih kepada yang sudi subscribe. So yang belum subscribe tu tolong subscribe. Okay, sebagai moral untuk saya buat, untuk saya terus kongsikan knowledge ataupun trading menggunakan Renko chart mengikut kefahaman saya dan daripada ilmu forex yang saya pelajari lah. Okay, so seperti biasa kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan salawat dengan besar Nabi Muhammad SAW. Dan amin dan semoga perkongsian kita ini memberi manfaat dan memberi dapat barakah. Alright, so hari ini video kali ini saya akan cuba terangkan tentang zone-zone ataupun lebih dikenali sebagai kawasan supply and demand. Okay, so seperti biasa kita tahu, bukan seperti biasa, seperti mana yang kita tahu, bila market naik dan dia buat sideways. Okay, dia buat sideways lebih kurang lah dan dia backup contoh. So ini kita, kalau dia pasang sideways ni, kalau dia breakout ke atas, kita biasa setengah orang panggil ini adalah zone entry buy. Dan kalau dia daripada sideways ni naik, dia sideways dan dia breakout ke bawah, okay, zone, dan ini adalah kawasan supply. So ini adalah basic lah, basic supply and demand lah. Kalau macam ni, contoh dia sideways lagi kat sini kan, sorry lah, saya punya ni masa dia backup ke atas, saya punya lukisan ni buruk, saya tak pandai. So ini adalah zone dan ini adalah kawasan demand. Okay, jika zone berada di bawah price masa, ini adalah kawasan demand, dan jika zone berada di atas price masa, ini adalah kawasan supply. Okay, so sekarang kita terus kepada mencari kawasan-kawasan, mencari zone-zone ataupun kawasan-kawasan supply and demand. Contoh, so sekarang kalau menggunakan Renko chart, okay, kalau menggunakan Renko chart, kita fokus pada kawasan-kawasan yang dua candle yang berlainan warna ataupun dua candle yang berlainan. Maksudnya kawasan-kawasan yang ada candle bull satu dan ada candle bear satu. Tak kisahlah dia duduk dekat mana pun, so maknanya itu adalah zone. Okay, macam contoh dekat sini, satu bull satu bear, so marking kat sini, ini adalah zone, dua candle. Dan contoh dekat bawah pun sama sebenarnya ni.
Cumanya kita tak tahu zon tu zon kuat ataupun zon lemah, tapi itu adalah zon. Sini pun sama, zon. Sini pun sama, zon. Bila dia ada candle berlawanan arah je, automatic zon. Saya tak marking semua Ni pun zon, sini pun zon, sini pun zon, sini pun zon, sini pun zon. Ada je kawasan berlawanan arah, dia berlawanan candle, dia adalah zon. Zon. Okay. So, macam tu saja untuk kita mapping kawasan zon. Okay. Kita ada mapping kawasan zon. So zon-zon ini adalah spot-spot untuk kita mencari entry. Alright, so saya delete dulu balik. So saya harap anda faham macam mana nak marking zone. So saya delete dulu semua. Okay. So di dalam zone tadi, okay, di dalam zone tadi, okay, kita ambil dekat sini contoh. Kita ada nampak bull satu, bear satu. So kita pun mapping. So dia mapping dia kalau boleh daripada candle bull ni dengan candle bear ni, kita marking saja sampai shadow dia, sampai shadow. Ya, mapping saja shadow, shadow ke shadow. So macam ni lah, lebih kurang. Okay, macam ni lah. Tapi masuk macam ni lah. So ini adalah zone. Ingat tu, ini adalah zone. So dalam zone ni, kalau menggunakan record chart, kita akan divide kepada dua. Nampak bila dia jadi candle, satu candle bull, satu candle bull. Okay, jadi satu candle bull dan satu candle bear. Satu candle bear, merah bear. Okay. So kalau ada shadow, shadow lah. Okay, so bila macam ni, kita tahu ini adalah zone. Okay, so kita marking lah, kita marking dah ni. Kotak ni ada dua candle ni, kita marking. Ada shadow, kita mark shadow. Ini adalah zone. Tapi dalam zone ni sebenarnya dia ada dua lagi division. Ada dua bahagian, dua part. So untuk candle bull ni sahaja, okay, untuk candle bull ni, okay, untuk candle bull ni, untuk candle bull ni sahaja, dia zone besar. Okay, kita bahagi kepada dua. Okay, so saya marking kotak ni, candle bull saja. Ini adalah
inside. Ini adalah supply zone. Kalau tak nampak, ini adalah supply zone. Ataupun kita panggil dia hidden supply zone. Okay, candle ni saja sebab zone dia melakumi 2 candle. So yang candle bull ini adalah hidden supply. Dan yang candle bear ini, okay, candle bear ini adalah hidden demand. Saya buang kotak ni, saya buang. Okay, so dalam zone kita marking zone. Okay, kita marking zone. Okay, 2 candle. So dalam zone ni dia ada lagi 2 zone, hidden zone, iaitu hidden supply dan hidden demand. So bila dia buat supply zone, dia buat zone, contoh dia buat zone, tiba-tiba price bear ni dia break ke bawah. Okay, dia break ke bawah, buat satu lagi candle, dia break ke bawah. Okay, dia break ke bawah. So kita tahu zone kita ni yang kita marking 2 ni, ini adalah zone supply. Okay, zone supply. So kita nak cari the best position untuk kita entry. Dekat mana? Dekat sini lah, the best position untuk kita entry. The best position untuk kita entry. So dekat sini, hidden supply. Kalau ikutkan dekat sini kita dah boleh entry, sebab ini memang kawasan supply, sebab price dah turun ke bawah. So ini adalah kawasan supply. Tapi kita nak cari kita punya the best entry, kita cari dekat candle dekat zone hidden supply. Dekat sini candle bull ini. So the best position kita dekat sini lah. So kalau demand sama je, konsep dia kita terbalikkan je. Okay, kita terbalikkan je. Untuk demand, saya bagi contoh untuk demand, kita ada satu candle bear, dan kita ada satu candle bull. Okay, kita ada bear, kita ada bull. So bila kita jumpa macam ni, mana zone dia? Ini adalah zone lah, bila 2 candle berlawanan arah. So kita pun mapping mapping 2 zone ni. Alright, kita mapping 2 zone ni. Okay, ini kita dah tahu. Maksudnya price pun naik kan, untuk membalikkan dia demand kan, untuk membalikkan dia sebagai demand zone. So price naik. Okay, candle bull, price naik. Bila price naik, kita tahu ini adalah zone kita, demand zone kita. So dekat mana
kita punya the best entry. Kalau ikutkan bila dia masuk dalam zone, kita boleh entry lah. Tapi kita punya the best entry adalah dekat candle ni, dekat candle bear, sebab dekat candle bear ini adalah hidden demand. Okay, dekat candle bear ini adalah hidden demand, sebab di dalam zone ni dia ada lagi 2 zone. So yang biru ni masih lagi demand zone, tapi dia lebih pada hidden supply. Kenapa? Bila dia jadi zone, okay, so saya buang balik, saya letak tepi dulu perkataan ni, jangan tengok. Kenapa kita cakap yang kita ada dalam zone ni, kita ada hidden demand, hidden supply. Okey, contoh sini tadi, bila buat macam ni dia jadi zone dan dia breakout, the best entry kita dekat hidden supply. Nampak contoh okay, dia breakout sini, the best entry kita dekat sini, dan tiba-tiba candle pun naiklah, nak cari zone entry kan. Daripada close ni dia naik buat pull. Okay, so bila dia masuk kawasan ni automatic, okay, kita marking kan, kita dah marking hidden ni. So dia dah masuk sini, automatic suppose dia kita boleh sell, sebab kita tahu ini adalah hidden supply. Tapi dia terus naik lagi. Dia terus naik lagi dan dia terus naik lagi. So the break, lepas tu ini yang menyebabkan candle ni valid untuk jadi kawasan demand. Zone ni dah tukar, dia dah jadi zone demand. Dan dekat sini ada entry, dan dekat sini kita akan ada 2 zone. Dia macam pening sikit. Biasanya bila macam ni, biasa dia akan buat, masa dia break ke atas ni, dia pergi ni, biasa dia akan buat shadow. Dekat sini. Shadow ni biasa dia akan datang turun ni. Sebab dia close candle ni, dia datang, dia akan test, dia akan ambil dekat hidden demand ni. Lepas tu next, lepas tu baru dia turun lagi. Dia turun lagi. Okay, dia turun. Dan dia turun lagi. Baru dia datang ambil dekat turun ambil dekat kita punya yang latest punya demand zone, hidden demand zone. Baru dia pergi. So macam ni lah konsep dia. Masa ni dia buat zone, so dalam ni dia ada hidden supply. Kalau dia break bawah, ini akan jadi hidden supply. Ini kawasan zone adalah zone supply, tapi ini adalah hidden supply. Dan jika dia break ke atas, ini adalah kawasan demand, dan candle bear adalah hidden supply. Mean dekat sini adalah hidden
demand, dia supply pula, silap bahaya ni. Okay, so means kat sini adalah hidden demand, dan jika dia break ke bawah macam ni, dia jadi zone supply, dan ini adalah hidden supply. Okay, so kita tengok contoh dekat chart. Saya buang dulu. Kita tengok contoh dekat chart supaya saya dah buang perkataan tu, supaya kita lagi jelas. So ini market hari ni. Market hari ni, ni kalau ni tengok macam sideways. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Okay, so kalau macam ni, kita tengok dia buka hari ni. Dia dah buat zone dekat sini. Dia buat zone dekat sini. So dia breakout, dia datang, ambil balik tak? Ambil sempat dalam 20 pip. Macam contoh sini, ni pun zone. Kita buat satu. Ni satu. Sini adalah zone tak pop dia break kat bawah. Break ke bawah, tiba-tiba dia naik. Ini dia break ke bawah sebab dia sangkut dekat sini. Sini ada zone. Nampak tak? Ini dia dah break. Ini yang saya cerita tadi. Ini dia break. Ini dia buat zone. So candle ni dia break, dia datang ambil sini. Dalam zone ni dia pergi. Lepas tu dia datang lagi cari dekat hidden demand ni, baru dia pergi. Mula-mula ni dia break yang first. Yang first ni dia buat zone, dua candle berlawanan, dia break. So bila dia break, kita tahu ini adalah kawasan demand. So dia turun dulu, dia pergi, dia ambil, dia pergi. Lepas tu dia turun balik, dia ambil dekat hidden demand ni, baru dia pergi. Nampak? So bila macam tu, dia jadi macam ni, dia buat lagi zone dekat atas ni. Dia buat lagi dekat zone dia kat atas ni, dia buat lagi satu zone. So dia turun, dia tak ambil pun. Tapi dekat sini untuk scalping boleh tempat lah. Tengok dia datang ambil lah. Dia datang respect dekat zone ni. Sini kenapa dia datang dia tak ambil? Sebabnya dekat atas ni pun ada zone supply yang tak jadi. So dia respect. Nampak? Sini dia buat zone, dia break bawah, dia just touch, dia just ambil dekat zone je. Dia tak pergi hidden pun. Dia tak pergi hidden supply, dia just pergi dekat supply zone. Bila break, dia pergi kat supply zone, baru dia turun untuk scalping. Tapi dia naik sebab dia respect dekat sini ada satu zone lagi. So dia naik, dia break, dia turun ambil supply zone. Dia ambil, dia masuk zone kita, dia pergi. Lepas tu dia turun. Nampak ni? Ini dia break, dia naik, dia turun dekat supply, dekat demand, dia pergi. Lepas tu dia turun balik dekat sini, dia ambil tak hidden? Dia ambil dulu, baru dia naik satu candle. Nampak? Dia ambil dekat hidden demand ni, dia buat satu candle bull ni. Tak nampak, kecil sangat. Macam ni. Sini ada zone. So dia buat dia break, dia datang ambil dekat supply zone. Lepas tu turun lagi sekali, baru dia ambil dekat kita punya kawasan yang jadi hidden demand. Sebab tu saya cakap dalam ni ada hidden supply and hidden demand. Baru dia ambil kat sini, dia pergi satu batang. Dia
Lepas tu dia respect balik zone dekat atas ni. Candle bull, candle bear. So dia respect yang ni, terus pergi ke hidden supply. Sebab ni dia dah break, dia terus pergi ke hidden supply, baru dia turun. Dan pergi dia hidden supply. So bila dia dah jadi macam ni, kita tahu ini pun zone. Automatic ini jadi zone. Nampak? Bull, bear. So ini sebab shadow dia panjang, so dia makan 2 candle. Makan 2 candle. Dia break, dia terus datang tempat supply je. Dia baru dia pergi. So dan ini adalah zone. Dia jadi zone. Candle berlawanan je, itu adalah zone. Senang je. Dia turun, dia tak datang ambil pun. Dekat sini baru dia respect zone ni. Dia naik, dia terus respect. Dia terus respect ni hidden supply. Dia terus respect hidden supply ni. So kotak ni adalah, saya buat kuning ni adalah zone, dan ni yang kotak ni adalah hidden punya. So dia break dekat sini, dekat dia break zone, dia tak datang ambil pun. Dia datang pun, dia datang sini, dia terus respect. Dia terus respect hidden supply ni. Dia bagi je sebatang. So masa dia turun ni, dia naik, dia buat zone. Nampak? Dia buat zone. Ada candle kan, ada candle, saya cakap ada candle bull dengan bear. Dia print je sampai shadow, tak ada masalah. Sebab ini price dia break. Dia break, dia datang reverse ni, dia ambil dekat mana? Ambil hidden demand. Baru dia pergi. Dia pergi ni, dia buat zone lagi. Buat bull, bear. So dia tak pecah mana-mana. Dekat sini baru dia pecah. Okay, dia pecah. Dia masuk dalam zone dia balik. Dia ambil hidden demand lagi. Baru dia pergi. So macam ni, biru merah ada zone. Pink, hidden demand kat mana? Sini merah. Dia landing tak dia break ke atas. Dia hanya datang ambil dekat demand zone sahaja. Baru dia pergi. Dia pergi bila dia respect ni. Mana dia respect? Dia respect tak kita punya hidden demand ni? Dia respect. Dia datang ni, dia patah balik satu candle. So dia tetap juga respect. So bila dia break ni, dia datang ambil kita punya supply demand zone saja. Dia buat ni, dia buat terus pergi. So dekat atas ni automatic jadi zone. So bila dia break, dia tak sempat sebab dia ambil zone saja, sebab nampak ni shadow. Nampak tak ni? Ni shadow. Zone kita sampai atas tu. Candle ni break, dia ambil zone ni je, dia pergi. Dia respect tak kat sini supply ni. Okay, kita nak tengok dia respect tak respect. Okay, sekejap tengok dia respect ke tak. Respect ke tak supply ni. Kalau kita tengok sebenarnya dia respect ni dekat sini. So kalau kita nak tengok,
tengok box yang lebih kecil. Ok, sekejap dia respect juga macam mana tu, tapi tak banyak kali ni. Ni memang tak banyak, tapi dia still respect. Ok, so macam tu lah untuk kita kena pasti zone dia. Okay, kita tengok contoh ni ship buy. Ok, so sekarang ni kita tengok bila dia dah jadi macam ni, kita tahu ini adalah zone. Dan hidden dekat mana, hidden macam ni dia jadi zone pump candle break. So kita tahu hidden dia dekat hidden, bila dia break kita tahu ini kawasan supply, zone supply. So kita tahu ini hidden. Yang atas ni candle bull ni adalah hidden. So dia terus turun, terus turun, tak ingat apa, tak pergi pun. Bila baru dia datang ambil, masa ni baru dia datang ambil. Pom, dia turun. Lepas tu sini jadi kawasan zone pula. Hidung kita candle ni high dengan low ni. Dia respect tak? Dia respect. Pound dia turun. Berapa ni? 30 pip pada ni. Dia kurang. Dia respect. So macam kat bawah ni, kat bawah ni dia buat zone. Dia buat zone kat sini. Dia break ke bawah, dia bagi kita fast. Dia datang, dia respect kat sini, dia dah respect ni sebenarnya, dia dah turun. Okay, kat sini dia bagi kita fast, lepas tu dia baru turun. Pun dia pergi ambil ni kat sini ni, sebenarnya dia ambil yang ni. Tapi tak apa, kita abaikan. Katakanlah macam ni kita kena SL, tak apa, biarkan. Itu hitung. Lepas tu dia buat zone dekat bawah ni. Dia break, dia datang balik ambil dekat hidden demand. Alhamdulillah. Sorry. Allahu Akbar. Ya, kita ambil. Dekat sini pun sama. Alhamdulillah. Dia datang ambil hidden. So macam tu lah. Macam tu lah dia punya zone dia. Okay. So kalau zone ni kita combine dengan kita, so ini adalah marking zone. So InsyaAllah next video, Alhamdulillah, sorry. So insyaAllah next video saya akan tunjuk macam mana untuk kita combinekan zone ni dengan kita punya structure market. Okay, supaya kita akan dapat entry kita. Kenapa kita perlu ambil dekat sini, kenapa kita boleh, kenapa kita boleh buy dekat sini,
kenapa kita boleh kita boleh buy kat sini, dan kenapa kita tak sell dekat sini, sebab kita tahu ini zone. Okay, so macam contoh kat sini. Okay, contoh kat sini, nanti dalam next video saya akan ceritakan. Dekat sini kita ada, kat sini kita ada zone yang dia kuning, ni kuning ni kita ada zone, kita price naik ke atas, dan kita tahu ini adalah demand zone dan ini adalah hidden zone. Okay, so bila price kat sini, price turun kat sini, kita boleh buy. Okay, kenapa? So saya akan explain dekat next video. So lepas tu lagi satu, kenapa kita tak boleh bila dia buat zone dekat sini, okay, kenapa kita buat zone dekat sini okay, so kita dia ada candle dekat sini, bull bear. Kita kata kalau ada candle berlawanan arah, dia zone, dan bila dia naik dekat sini, kenapa kita tak boleh sell dekat sini? Sebab ni dah hidden. Ni dia tak respect ni. So ini dah hidden, hidden supply, sebab dia turun ni. Tapi kenapa kita tak boleh sell dekat sini? Tapi yang ni kita boleh buy. Hidden yang kat sini tu boleh buy. So nantikan next video. So harap semoga video ni bermanfaat. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe kalau rasa video ni bermanfaat, ataupun boleh membantu para trader yang lain ke, ataupun boleh membantu anda. Sila share, komen, dan jangan lupa subscribe. Okay, Assalamualaikum, bye bye.